Pandangan itu bukan pandangan dari dalam, itu pandangan daripada luar yang cuba merosakkan UMNO. Pengalaman memperlihatkan jika jawatan nombor 1 dan nombor 2 dipertandingkan, pasti akan ada dua kumpulan. Dua kumpulan ini akan menyebabkan perpecahan dalaman berlaku dalam. Itulah sebabnya ahli-ahli UMNO di akar umbi dan di peringkat negeri serta peringkat nasional merupakan ahli-ahli yang matang. Apabila jawatan Presiden dan Timbalan dan Presiden tidak ditandingi, ini memperlihatkan bahawa keseluruhan ahli UMNO masih memerlukan bahawa institusi kepresidenan di dalam kepemimpinan UMNO itu harus diperkekalkan dengan meletakkan Datuk Seri Najib sebagai Presiden kerana beliau adalah Perdana Menteri. Tidak sepertinya apabila tidak ada pertandingan maka demokrasi itu tidak hidup. Tetapi sebaliknya apabila jawatan naik Presiden ke bawah dipertandingkan, demokrasi itu hidup. Tetapi ini merupakan interpretasi yang tidak boleh dianggap sebagai interpretasi yang tidak boleh diterima pakai, kerana demokrasi itu tidak semestinya mengikut acuan beberapa pertubuhan atau parti ataupun acuan negara-negara yang lain. Kita tahu bahawa ada di kalangan parti politik yang anak beranak mereka memegang jawatan masih dianggap sebagai demokratik. Ada di kalangan parti yang memilih hanya kumpulan-kumpulan kecil dan menafikan perwakilan yang lain masih dianggap demokratik. Ada yang menggunakan pendekatan yang tidak demokratik di dalam pemilihan kepemimpinannya, tetapi masih menggelarkan diri mereka demokratik. Jadi dalam perkara ini acuan UMNO harus dihormati oleh ahli-ahli UMNO dan mereka yang melihat bahawa kepemimpinan UMNO yang mahu supaya UMNO ini terus diperkekalkan harus diperkekalkan. Dan insya-Allah dalam konteks ini kami yakin bahawa apa yang dilakukan dengan hanya mendaftarkan diri bagi menawarkan diri untuk bertanding jawatan-jawatan yang telah terbuka memperlihatkan bahawa keterbukaan ini tidak pernah ada pada parti lain, tetapi UMNO sebagai tulang belakang pada barisan ini setelah melakukan keberanian untuk menterjemahkan keterbukaan ini. Pada hebat saya, garis panduan, peraturan, malah undang-undang yang telah ditentukan itu adalah sebagai garis padan untuk calon ataupun perwakilan mengikutinya. Saya tidak fikir masalah politik wang ini akan menjadi masalah yang menjalar dan menjadi racun yang akan membunuh UMNO semula. Dan kita lihat apa yang dilakukan adalah merupakan transformasi politik yang terbaik setakat ini yang berani dilakukan oleh kepemimpinan UMNO. Kalau mahu menuduh soal politik wang ini berlaku hanya dalam UMNO dengan tidak bertujuan dan berhajat untuk menuduh, lihat kepada parti-parti yang lain. Kita lihat bahawa terdapat di kalangan parti pembangkang yang sedang kononnya menyuburkan demokrasi, tapi saya tahu bahawa mereka juga lebih rampant menggunakan pendekatan kewangan, pendekatan kronisme dan nepotisme di dalam mempromosikan diri mereka untuk mengambil alih ataupun mengekalkan kedudukan dalam parti masing-masing. Pada khidmat saya, tahap kematangan itu telah berjalan begitu lama dan usia UMNO juga telah meningkat kepada 62 tahun. Dan ini merupakan satu tahap yang boleh disimbolkan sebagai tahap kematangan yang
harus diterima pakai bukan saja oleh ahli-ahli veteran UMNO, tetapi di kalangan anggota baru UMNO dan ahli-ahli pemuda dan puteri khususnya, untuk terus memberikan roh dan terus meremajakan UMNO biarpun kematangan itu harus berada di tahap yang optimum.